Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan-tuan daripada Surau Asy-Syakirin Riding Club. Tuan Ji ya. Ya, terima kasih dari Rawang pun ada dan pelbagai lagi ahli-ahli kelab yang pada petang ini datang melawat ke Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan pagi tadi saya menerima kunjungan 10 orang dari, kemudian dari Kuala Lumpur, kemudian dari Pulau Pinang, dan sekarang ada daripada Tuan pula. Jadi pagi ini saja, hari ini ada 4 kumpulan yang datang melawat ke Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi melawat ke sekolah pondok kami ni. Kami besar hatilah mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan yang datang melawat kami di sini. Ini sekolah pondok moden di 5 beroperasi pada ini ada 270 orang. Jumlah penghuni ada 200 lebih. Sekarang ada 100. Yang lain tu balik kampung cuti. Di Bali cuti Keputeraan Sultan Perak. Hari Sabtu, hari Ahad cuti, 4 hari cuti. Jadi banyak yang balik anak-anak ambil sebab ada yang nak buat booster untuk vaksin yang ketiga. Jadi banyak yang balik kampung. Tapi yang masih yang kekal tak balik ada 100 orang. Hari ni hari cuti. Dia orang berehat sajalah, sayang macam biasa sajalah. Baik tuan-tuan, kita ada sekolah tahfiz di belakang Maidan Manjui itu. Itu bangunan tahfiz kita. Tubuhkan pada 2008. Kemudian sampailah sekarang. Kita dulu ada sekolah agama rakyat, dah ditutup. Kemudian kita ada sekolah tadika pun dah ditutup. Tinggal sekarang tahfiz dengan pondok warga emas sahaja yang masih lagi menetap di sini. Kalau tuan-tuan tanya yuran macam mana, yuran RM40 sebulan. Okey. Sediakan makan minum pada yang uzur, yang tak sihat, dan kita berikan belanja untuk yang miskin, yang asnaf. Ada yang dapat 500 sebulan, 600 sebulan, ada yang dapat 1000 sebulan, 1200 ada setiap bulan bagi, sebab ada yang nak kos rawatan ubat dan sebagainya. Ini sekolah persendirian, tak ada bantuan tetap daripada mana-mana pihak. Jadi saya tubuhkan sekolah ni pada tahun 2005. Dan kalau tuan-tuan tengok di Kampung Manjui, semua bangunan warna kuning, itu adalah bangunan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada lebih kurang 60 lot tanah. Orang panggil saya ni tuan tanah Kedaung. Di Manjui ni tanah Al-Barakah ni kami punyalah, majoritinya banyak. InsyaAllah kita akan buat sepadu berkelompok di Sungkai nanti, dekat dengan pasar kedai buluh belah kiri, kami masuk belah kanan. Ada 7 hektar di sana. InsyaAllah kita akan buat sekelompok lah. Sekarang ni di sana satu pondok, depan satu pondok, jadi susah untuk pengawalan, kos tinggi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat di sana. Tapi sayang, kita nak tinggal Manjui ini sayang. Hospital dekat, stesen kereta api dekat, stesen dekat, hospital dekat, klinik kesihatan Manjui dekat.
airport dekat, semua dekat sini. Tapi kalau ke Sungai tu jauhlah sikit, hospital semua jauh daripada Sungai. Tapi untuk keselesaan warga Mas yang duduk ni, kita cadang nak buat satu tempat yang besar, senang untuk kami jaga. Tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah tuan-tuan ni rajin ride sana sini. Ya, Allah Taala sebut dalam Quran, fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Saya pun jalan dah berpuluh-puluh, tapi sebagai penceramah lah. Sebab tu bila PKP datang, saya rasa lain, dan orang isteri saya pun tengok lain. Selalu ada pula, dia pula tanya, abang tak pergi mana-mana ke? Sudah. Dulu waktu saya tak ada di rumah, dia bertanya, abang ni bila nak ada di rumah? Bila dah ada di rumah, dia pula bertanya, abang tak keluar ke mana-mana ke? Pandailah kau. Keluar salah, tak keluar pun salah. Jadi, tapi saya bersyukur. Ada banyak masa saya dengan keluarga setiap malam, dengan anak-anak, dengan cucu. Kalau dulu memang tak ada masa. Orang rumah saya lah yang jaga semua. 30 tahun, daripada tahun 90, saya kahwin tahun 94, sampailah 2011, rumah di banyak, rasa seronok. Tak kenikmatan, seronokan berceramah dengan kita berhadapan offline. Berhadapan tu lagi seronok, puas, walaupun kos tinggi, tapi tetap kita rasa kita berhadapan. Macam kita buat sekarang ni, online semua ni, gambar seorang, yang lain semuanya backstage, hide semua. Aku ni ada ke orang, aku cakap nampak nama je, entah dia tidur ke, tak tahu. Tapi Google Meet kita buat, cuma tak sampai macam mana kita buat dulu-dulu di Surau, di Padang. Saya dapat kawan ramai. Memang saya tunggu, dan saya ramai kawan. Ini kelebihan daripada kita berjalan beriadah. Kita tak tengok tempat. Pertama, kita nak tengok kebesaran Tuhan. Ya, tuan-tuan datang ke Ipoh ni, ada orang kata Ipoh ada Gua Sampotong, ada lah. Dah kita cari Gua Sampotong, memang jumpa lah Sampotong. Tapi kalau kita cari benda macam kisah Hamka, ya, kisah Hamka, kalau kita baca dalam tafsir Al-Azhar tu, Hamka cerita tentang dia berbual dengan satu orang. Dia kata pergi ke Mekah ada perempuan jahat. Dia kata dekat Buya, ada. Ada, kata dia. Hamka jawab, aku pergi ke Los Angeles, aku tak jumpa pun perempuan jahat. Kamu ni jumpa apa? Pasal apa? Pasal dia mencari. Kalau nak mencari, di mana pun jumpa, di Mekah sekali pun jumpa. Tapi kalau kita tak cari, tak. Hamka kata, aku pergi Los Angeles, Amerika, aku pun tak jumpa perempuan itu, perempuan ni. Pasal apa? Pasal fokus aku untuk buat kebaikan. Sebab tu kita, kalau kita berjalan, banyak orang akan jumpa, mencari. Tapi kalau mencari kemaksiatan, mencari kejahatan, di mana pun jumpa. Sebab maksiat dan ibadat ada di mana-mana. Lawan kepada ibadat, maksiat. Lawan kepada ibadat. Tak jumpa ibadat, jumpa maksiat. Tak jumpa sihat, jumpa sakit. Sakit kalau jumpa itu, terkena sakit itu biasa. Yang luar biasanya cari penyakit. Okay. Kalau jumpa dengan maksiat, itu biasa. Tetapi itu luar biasa. Di selongkarnya, memang jumpa. Sebab tu kita berjalan ini, niat kita apa? Fasiru fil ard fanzuru, untuk aku lihat kebesaran Allah. Lihat kebesaran Allah. Bila kita lihat, maka macam-macam benda kebesaran Allah kita jumpa. Sebab tu pengalaman saya sebagai penceramah bebas 30 tahun, saya jumpa macam-macam kebesaran Tuhan.
Jumpa sungai, jumpa pantai, jumpa hutan, jumpa hantu. Sepanjang saya berceramah, saya jumpa hantu 4 kali. Tak banyak, 4 kali. Menumpang kereta saya. Ada. Bertenggek tengah jalan. Ada. Duduk atas jambatan. Saya balik. Dia bertenggek tengah jalan pukul 1 pagi. Tenggek. Saya kata kat driver saya, jangan tegur. Jangan tegur. Biar dia. Tu start sekali. Start sekali tu saya pergi Selama. Babi melintah. Babi melintah. Bapak ke mak babi tu berhenti pula tengok kita pula. Tengok. Saya kata jangan langgar. Biar dia lintah. Jalan sikit lagi ada satu perempuan rambut panjang. Putih baju je. Begini duduk. Macam Ju-on. Begini duduk. Saya kata jangan tegur. Kata kat dia jangan pandang belakang. Dia tanya saya, Ustaz, kalau tiba-tiba dia di depan cermin kita, sama-sama lah kita masuk parit. Jadi tuan-tuan, banyak pengalaman tuan-tuan. Sebab ada filem tu. Jangan pandang belakang, jangan tegur, jangan pandang belakang, congkak, semuanya ada. Jadi pengalaman itulah tuan-tuan menjadikan kita makin dekat dengan Tuhan. Bila kita kaji, bila kita jumpa kebesaran Tuhan, makin kita menginsafi, makin kita jadi orang bersyukur. Jumpa orang miskin, jumpa orang kaya, maka semuanya. Saya pergi satu di negeri Sarawak, kayanya hamba Allah ni, dia lebuh raya daripada besar, nak pergi ke rumah tu, dia buat duit dia sendiri. Dia jambat daripada jalan besar tu, lintah pada hutan-hutan tu, pergi rumah dia. Bapak punya kaya, subhanallah. Helikopter landing di rumah, kaya sungguh. Tak adalah dia lempar-lempar duit. Duit dia kan. Kaya dia tengok dalam Facebook, dia lempar duit lagi. Kita gini, lempar duit punya banyak dia orang sekarang kita ni. Jadi itu yang pertama, kita niat mencari kebesaran Tuhan. Yang kedua, niat menyambung silaturahim. Naik motor, tuan-tuan bercampur dengan kawan-kawan je. Itu sah. Lepak di kedai. Tambah sekarang kedai pula macam-macam syarat pula letak kita. Pening. Sekali dah 40 orang. Sampai-sampai apa nama yang depan tu apa? Master nama depan sekali tu panggil apa? Marshal. Masih sampai dulu. 2 biji motor sampai. Tokek kedai bangun. Tak boleh ramai-ramai ya. Patah balik Marshal tuan-tuan. Yang ni kena sekali kawan saya khabar. Dia orang datang nak makan di kedai dia. Tokek kedai bangun. Tak boleh ramai-ramai ya tu dia. Patah balik. Ni pun tokek kedai pun cerdik juga. Orang datang nak makan di kedai kau, rezeki untuk engkau, dia pula sound pula. Tak boleh ramai-ramai ya tu dia. Pun ada juga tuan. Jadi kita berjalan untuk cari silaturahim. Dapat kawan baru. Ni tuan-tuan singgah macam ni, dapat kawan baru macam Encik Pondok. Dapat kawan dengan Naik Ahmad yang tengah duk buat live sekarang ni. Dapat kawan dengan Jasmine, dengan Kak Ros, dengan Kak Tom, Kak Leha, Kak Cik, Opa Cik. Sebab kita banyak kawan. Sebab tu satu kenikmatan kita ialah banyak kawan. Seronok tuan-tuan. Bila kita susah, ramai tolong. Bila kita payah, ramai bantu. Bila kita sakit, ramai doa. Ini kelebihan banyak kawan. Tuan-tuan pergi mana, tuan-tuan buat program macam ini, tuan-tuan akan dapat ramai kawan di mana-mana pun. Silaturahim kita makin naik. Yang ketiga, kelebihan kita bermusafir macam ni tuan-tuan, kita belajar ilmu. Dulu tak pandai kita sembahyang jamak dan qasar. Sekarang kita pandai. Kadang-kadang kita sembahyang terpaksa pakai kasut boot. Sembahyang tengah jalan dalam hutan. Dulu nak sembahyang bagi alasan, payah nak buka kasut, saya pakai boot ni. Macam mana nak sembahyang pakai boot? Kita belajar musafir. Macam mana nak sembahyang dalam keadaan kita ni berada dalam keadaan hujan? Sebab baru ni ada orang sembahyang dalam sungai atas batu. Macam mana dia sujud dalam sungai? Lemah tu. Sujud-sujud air masuklah hidung. Lemah tuan. Boleh tak boleh sembahyang macam tu? Tu kena belajar. Sembahyang atas batu saya tak heran. Batu dalam sungai.
Kita semayang atas batu. Boleh, tapi kalau yang luar biasanya semayang dalam sungai. Lain tu kena belajar tu, fiqh terlebih tu. Padahal di kiri kanan ada tanah. Semayang atas tanah, apa yang kau nak dalam sungai juga? Pelik buat ajaib tuan-tuan. Tidakkah nanti masuk air dalam anggota wuduk, dalam lubang rongga yang terbuka, tertelan air. Jadi kita belajar, bila kita bermusafir ni, kita belajar satu-satu benda. Kita akan jumpa dan kita mula belajar. Kita takkan boleh menafikan perjalanan kita ni ada risiko. Risiko motor rosak. Mesti jumpalah benda tu. Motor jam, bateri habis. Exhaust tercabut. Jadi kita akan jumpa benda-benda tu. Tayar pancit tu biasalah. Ya, kena saman tu buat roadblock, kita dululah kena dulu. Kan, buat macam mana tu benda lumrah. Tapi sebenarnya benda tu menjadikan kita kuat. Menjadikan kita kuat. Pengalaman. Lepas lah, apa nak buat? Jatuh motor. Apa nak buat? Dulu kalau kita nak bermusafir, mana ada kelengkapan perubatan. Lepas kawan kita jatuh motor, kita dah standby dah. Yang ni kena ada. Ini persiapan orang musafir. Sebab tu orang yang musafir ni dia kental. Sebab tu kita pernah dengar riders kental riders. Memang lasang ni. Dia berani menghadapi cabaran. Berbeza dengan orang yang tak bermusafir. Cuba kita musafir hadapan dengan immigration negara tepi Australia jalan dia. Isi borang berbaris panjang pula, interview pula, apa ni binatang apa. Kita kata tu bukan binatang, tu biskut. Oi, dia suruh buka beg. Buka satu. Dia tanya kita, ni binatang apa? Saya kata ni biskut. Biskut apa? Biskut 4 segi, saya kata. Dia pun tak faham biskut 4 segi. Kan. Dia tanya macam-macam. Sekali lagi mari anjing dia pula duk hidu beg kita ni, jenuh samak pula lah. Tapi kita dah tahu dah siapa suruh jalan. Dia tak panggil pun, marilah Australia, marilah. Dia tak panggil kita, kata nak pi. Bila masuk tempat dia, jadi undang-undang dia. Tapi bila jadi macam tu, pi orang Arab. Oh, lagi sempoi lah. Aku dulu, saya duduk masa pergi Australia setengah jam, kena tanya dengan immigration. Saya kata saya penceramah. Ya, saya ni pendakwah. Dia tanya pula, apa you dakwah? Datanglah senang. Saya pun dia ni saya pendakwah. Banyaknya soal setengah jam. Tapi lepas tu bila kita pergi negara lain, berbaris panjang-panjang, bawa orang pergi umrah, beratur saja sejam setengah, hak muntah pun ada. Tapi kita dah relax. Sebab apa? Aku menghadapi masalah macam ni dah banyak tempat. Orang macam ni dia jadi besar hati dia. Dia jadi kuat. Sebab tu setakat nak beratur, nak check in hotel pukul 3, masuk pukul 7, kita tak masuk Facebook. Sungguh Lu tengok Facebook, TikTok, apa ni hotel 5 bintang, servis lembab. Pukul 2 datang check in, tiba-tiba tak boleh masuk pukul 7. Kami datang bukan untuk berbaris. Oh, dia marah. Orang ni kompak, dia tak nak baris. Kalau dia relax, tenang aja. Sebab dia fikir, kadang-kadang pihak hotel lambat bersih sebab orang cek. Pukul 12 duk relax lagi, bini duk dengan anak-anak lagi. Yang cleaner dah datang dah, room service dah sampai dah nak bersih. Bila nak keluar? Pukul 1, pukul 2. Jadi kita tahu lah kalau macam tu, baik datang pukul 7, barulah bilik bersiap. Kalau selalu musafir nak tukar apa nama tuala, nak bersih tandas berjam. Jadi cara paling mudah nak bersihkan tandas hotel ialah bersih menggunakan tuala. Mana faham? Tak faham sudah. Cepat kering. Bilik mandi tu dia lap dengan kentola, tandas tu dia lap.
Dan tolak tu pula kita buat mandi pula. Cantik tuan-tuan. Jadi kalau kita dah tahu dah modus operandi mereka, cuci tandas guna tuala kita, saya bawa tuala sendiri. Kan? Buat hati, ni rumah aku punya. Walaupun tuala tu dia orang dobi pula lepas tu, tapi saya duk bayang. Tuala ni yang dia podok lap tandas, lap badan aku pula, tak balik. Kita tak berani. Ini orang yang bermusafir, dia pengalaman dia luas, hati dia kental, jiwa dia kuat. Setakat nak tolak motor tayar pancit biasa, saya ustaz pancit di Slim River, tolak bertanya maling ustaz. Dia. Ini orang yang kuat. Yang keempat, musafir ini mengajar kita erti persahabatan. Erti tolong menolong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Untuk jaga orang belakang, mana dia hak belakang, mana dia hak depan, sentiasa kita menjaga, malah kita bantu sesama kita. Jadi jangan kita anggap bahawa apalah mak-mak motor ni, semua ni bikers apa semua ni apa ni. Orang ni dia tak pernah bermusafir. Dia tak pernah tengok macam jemaah tabligh. Jemaah tabligh bila dia keluar, orang kutuk. Apa ni tinggal anak bini apa semua. Yalah dia tinggal makan semua dah ada, apa masalah. Bukan tak ada makan isteri dia, semua dah ada dah. Abang nak keluar berdakwah, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, masak sama-sama, makan sama-sama, semayang sama-sama. Kita merasa tali silaturahim makin kuat. Jadi ini tujuan kita, kita bermusafir. Sama-sama kita ni, kita jadi kawan. Padahal hanya ahli saja, tapi bila musafir, kita jadi kuat. Orang yang banyak berjalan ni tuan-tuan, hati dia besar. Orang yang banyak bermusafir, hati dia berani, hati dia kuat. Walaupun badan dia kecil. Kan? Itu memang besar sungguh lah. Jiwa kuat, jiwa kental. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, satu benda dalam setiap ziarah dan rehlah tuan-tuan. Saya nak buat sekolah ni, saya berjalan. Belajar tengok orang lain, pergi tengok orang lain, dekat berapa banyak tempat saya pergi, baru saya pendidikan Al-Barakah. Apa orang lain tak ada, aku buat di sini. Apa yang orang lain ada, aku buat di sini. Apa yang orang lain buat, aku lebih buat baik daripada sini. Maka kita akan jadi yang terbaik. Kalau kita sekadar seronok, ada orang yang nak makan tom yam, dia naik motor. Nah, Mat, jom. Mana? Tom yam apa lagi? Habis tom yam balik. Kena pergi Langkawi, makan 3. Tuan. 4 rasa. Terasa-rasa sampai sekarang. Tak balik ribu. Kalau aku beli beras tahan setahun tu. Apa yang kita dapat, itulah apa yang kita buat. Ini pengalaman kita. Buat engkau ni apa kita yang sanggup menghadapi dia. Inilah yang dapat. Saya pilih kerjaya saya sebagai penceramah. Apa yang saya hadapi, saya kena terima. Saya bukan sihat tengok muka saya ni habis parut-parut. Dia dah tak lawa dah muka saya, tak tahu macam mana nak masuk Facebook ni. Sini pijit sini habis. Dia dalam 2-3 hari ni tak urus sihat. Saya allergic ubat apa atau alahan, dia naik satu badan, naik habis muka. Jadi muka jadi bengkak, mata jadi besar ni saya punya kelopak habis ni. Semalam jumpa doktor, jumpa perubatan. Tahu apa benda yang saya buat, makan ke, habuk ke, apa benda ke. Jadi itu risiko dia, kena santau ke. Ya, sepanjang saya berceramah, dicekak baju sekali. Ni cekak baju ni. Masa tu bodyguard tak ada. Sekarang buat. Bodyguard saya 4 orang. Kan? Pistol pun ada. Buat tak situ. Cekak. Dulu bolehlah dia cekak je. Saya sekarang bukan loan dah. Sekarang tu gaya. Jadi saya kena cekak sekali. Kena toreh kereta sekali. Kereta Gallon saya dulu pakai Mitsubishi Gallon Sigma 1979 punya keluaran. Ya, bodi keras tu, dia toreh
hanya kereta aku. Setakat kena hantar saya tak apa. Sebab tu saya tengok Ustaz Kazim sakit apa? Itulah sakit dia. Sakit misteri. Semalam saya jumpa doktor. Doktor tanya, Ustaz ada sihat lah? Sihat. Macam-macam penyakit Ustaz ya. Buat macam mana? Itulah dan nasib. Sihat. Jadi tak akan habis. Dulu saya pernah niat nak ceramah. Mak saya tanya, kamu nak kerja apa? Ceramah sudah. Dekat Ipoh ni ada tempat bas ekspres, nama dia Medan Kit. Medan Kit. Okey, saya kata jual tiket bas pun okey mak. Jadi ulat tiket. Bas lalu kereta teksi sampai lari kejar jual tiket. Janji tak ada nyusah orang. Besok saya cakap pada mak saya, kalau saya kerja sebagai ulat tiket pun ada masalah mak. Jadi kalau saya berhenti di sini disebabkan ada masalah, adakah saya pergi tempat lain tak ada masalah? Tetap ada masalah. Jadi jangan lari daripada masalah, hadapi dan selesaikan masalah. Dan setiap masalah kita hadapi, insya-Allah boleh settle. Masalah tak akan settle bila kita dah mati. Habis. Duduk dalam kubur nak settle je mana? Sementara tengah hidup, tuan-tuan ada masalah apa? Boleh settle. Jangan lari masalah. Masalah Ustaz, isteri dia tak nak. Dia next sekali berjalan-jalan tak nak Ustaz. Ni kau pun masalah. Terpaksalah. Oh, nampak tak? Amboi, nampak tak? Cok, saya bagi contoh. Oh, kan? Ada ni kan. Jadi kalau belakang dah bunyi, amboi kata dia nampak. Tak ada masalah, boleh settle. Pujuk dia, tak nak sudah. Sebab tu perempuan terpaksa ikut. Cik tak ikut Ustaz, tak apa dia buat. Habis tu makcik ikut juga Ustaz, sakit pinggang makcik ikut juga, lantak janji. Makcik tahu apa dia buat. Buat. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada isteri kuat beleteh, susah apa? Beleteh siang malam, aku tak ada, cerai je lah. Lepas tu kahwin lain, cari yang bisu. Selesai masalah. Senyap sunyi sekarang ni. Walaupun dia dah duduk kat seat belakang tu, dia kan cakap. Dia ambil je. Jadi sebenarnya dalam dunia kita ni, setiap masalah boleh selesai. Selesailah dengan cara yang Allah redha. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau tuan-tuan mencari penyelesaian bukan dengan jalan agama, masalah akan bertimpa-timpa. Okey, sebelum kita nak buat, fikir dulu. Okey, fikir dulu apa yang kita nak buat. Sebab cabaran tuan-tuan ni, isteri kita, tuan-tuan berjalan rata-rata, kadang-kadang kesian tinggalkan isteri. Jadi apa nak buat? Ya, ada yang bawa anak pula tertinggal. Jadi pandai-pandai tuan-tuan lah. Sebelum pergi berjalan, bawa dia berjalan dulu. Belanja tom yam dulu. Insya-Allah. Jadi jangan langsung kita abaikan yang tanggungjawab kita. Kalau kita ada tanggungjawab tapi kita tinggalkan, abaikan tanggungjawab, semua orang tak suka. Tapi kalau kita cekap, cukup bagi semua. Kalau orang tanya pada isteri kita, laki kamu ke mana? Dia ada konvoi ke sekolah Ustaz Kazim. Hei, laki kau tu asyik jalan je. Apa pasal kau bising? Aku pun tak bising. Dia dah bagi pada aku semua dah. Dia nak jalan biarlah. Dan aku pun rehat. Tak ada tengok muka dia je. Aku tengok muka Korea sekarang ni tengok. Dia pun tak bising. Sebab apa dia tak bising? Sebab tuan-tuan dah bagi hak dia. Balik kampung bawa dia. Minggu depan abang cadang nak pergi sekolah Ustaz Kazim. Jadi minggu ni abang bawa mama, kita ziarah dulu ayah dengan mak di kampung. Okey. Cukup. Kalau kita diajak, tak boleh. Tiba-tiba senang-senang kita pergi Al-Barakah Manjui. Abang tu, kalau kawan ajak, Asyakirin ajak, laju je abang pergi. Saya ajak, kalau gitu saya pun nak jadi Asyakirin. Yang tu yang timbul masalah. Jadi 4 benda ni kita dapatlah sekurang-kurangnya di dalam rehlah kita, tuan. InsyaAllah mudah-mudahan luas
pemandangan kita, makin luas pengalaman kita. Dan bila makin luas pengalaman, perangai kita makin hebat, semua makin hebat. Sebab apa? Kita mempunyai pengalaman yang luas. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang tenang. Kalau ada apa berlaku, tenang. Sebab pemanduan perjalanan ni tuan-tuan, sebenarnya mematangkan diri kita. Sungguh tuan-tuan. Saya berjalan macam-macam, berceramah daripada naik flight, naik bas, naik kereta. Dulu saya ceramah pakai kancil daripada Ipoh sampai Kuala Lumpur, ADK 8372. Menjerit kancil tu, mau nak sampai ceramah tu. Saya pernah ceramah di Pahang, naik bas cepat utama, cepat ekspres dengan utama ekspres. Lah tak ada cepat. Pergi mana dah tu? Selamat dah. Sekarang lambat dah. Pergi ceramah di Pahang naik bas, mau naik bas ekspres tak? Subhanallah. Saya naik kapal terbang ceramah di sebuah negara. Sampai-sampai di sebuah negara, masuk dalam bilik holding. Penganjur kata, kita tak dapat permit lah untuk ceramah, tak dibenarkan. Okey, saya balik. Landing pukul 3, pukul 7, naik kapal terbang, balik pula. Oh, seronok tuan-tuan. Apa pun tak. Ceramah pun tak, apa pun tak. Naik kapal terbang 2 jam duk relax. Tapi tak apa, sebab kita dapat pengalaman baru. Kita berjumpa dengan pramugari hal lain. Oh, jadi lain pula. Jadi kalau sesuatu benda yang kita target tak dapat, cuba cari benda lain yang boleh menyeronokkan kita. Kadang-kadang benda yang kita dapat di sebalik benda yang tak dapat lebih menenangkan kita, lebih menyukakan kita. Itulah yang tuan-tuan kena bijak. Bijak mencari. Saya dapat ceramah di Johor, sekali dapat bunga telur punya banyak maulud. Johor ni ya Allah, asyik mauludur Rasul, sepenuh-penuh pentas ni bunga telur. Sampai tak nampak saya, nampak telur je. Ya Allah, banyak. So no, itu saya cukup kangen dengan orang Johor. Berakan lah apalah, mereka cukup meraihkan maulidur Rasul. Satu hari saya ceramah, habis ceramah saya masuk dalam kereta, saya tanya PA saya, dia orang kasih tu, alhamdulillah. Dalam hati saya kata, tu tak bagi tak apalah, dengan lupa. Malam besok ceramah tempat lain, banyak pula telur. Saya kata hari ni ada kot rezeki. Saya pun sebutlah, semalam tak dapat, hari ni dapat kot. Dia orang bagi saya 1 jambak. Ada ke dia orang bagi telur, Din? Ada tau. Saya mau gagal kat belakang. Ada. Makan lah kereta ke 12 malam. Makan-makan letak balik. Masin. Telur masin. Allah, alhamdulillah rezeki. Dah lapar telat. Tapi apa yang kita boleh dapat? Daripada telur yang dia orang bagi tu, saya dapat ramai kawan. Saya bawa keluar 1 jambak telur, masuk, saya bagi dekat jaga Nepal, Bangladesh. Saya bagi dekat apa nama penjaga kaunter. Saya bagi pada budak hotel tu kawan saya. Telefon je, ni Ustaz Kazim lah. Saya nak betul. Boleh Datuk, boleh. Ada bilik? Tak apa, boleh. Hang jangan bagi bilik hantu kat aku pula. Duk boleh bagi bilik hantu kat aku. Bila saya sampai Bangla tu, kenal kereta saya, dia parking bagi kat saya pergi ceramah, dia letak balik kon, tak ada siapa boleh parking tu. Ustaz Kazim, pasal apa? Dia ingat telur yang saya bagi. Jadi modalnya cuma telur, tapi kita dapat kawan yang banyak. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam kita bermusafir, jangan kedekut. Saya dapat hadiah macam-macam, kem pelikat orang bagi. Hidup saya penuh dengan kem pelikat. Sama ada kem pelikat duduk, semua dapat. Gajah duduk, gajah berlari semua dah. Termasuk kem pelikat orang mati. Bila saya uruskan kematian, keluarga dia datang, ni Ustaz, ni arwah punya. Ini bapak saya punya kem pelikat. Saya dapat bantal pun. Bantal mayat tu dapat. Banyak di rumah saya. Sebab tu kalau tuan-tuan tumpang tidur rumah saya, itulah saya bagi tuan-tuan pakai. Tuan mengigau ke tak mengigau lantak tuan-tuan lah. Itu bantal lapik mayat tu. Tapi saya nak buat apa kem pelikat banyak-banyak? Orang bagi saya ambil. Tapi bila saya sampai dekat tandas RNR, saya tengok budak Bangla tu. Saya ambil satu, bayar hadiah.
hadiah. Oh, terima kasih, terima kasih. Hanya dengan kain pelikat saya rapat dengan dia. Bila saya datang lagi ceramah, singgah lagi, dia tengok saya, sekejap. Apa yang pula? Rupanya dia masuk dalam tandas, dia basuh bersih-bersih kering-kering. Sini. Hanya dengan kain pelikat. Tapi 2 tahun, kita dah hilang benda-benda itu. Tak dapatlah silaturahim dengan makcik cleaner ke, dengan toki kedai ke, dengan pakcik-pakcik. Tapi Allah ganti pula silaturahim melalui online. Tak kenal dia orang, tak pernah jumpa dengan dia orang, tapi bercakap, berkomen, berbalas komen, jadi kita rapat. Akhirnya datang sini ramai, datang sini melawat. Macam mana tuan-tuan melawat sekarang? Tak tengok saya berdepan pun, hanya tengok dalam Facebook. Tapi rasa dekat dengan saya, dekat dengan Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad ni duk menyanyi 7 deka toye jana sanam. Saya kata bukan 7 dia duk sebut 7 deka. Saya kata 7 hektar kot, bukan 7 deka. Jadi semua orang kenal Ustaz Ahmad, kenal Ustaz Azhar, Ustaz Syahrul. Jadi walaupun jauh, dia dekat dengan kita. Akhirnya kalau ada rezeki, Allah buka pintu rezeki pada kita, kita berjumpa. Macam mana kita berjumpa dengan tuan-tuan pada hari ini. Jadi saya doakan tuan-tuan selamat pergi, selamat balik nanti di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilab ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa al maut. Allahumma hawin alaina faratil wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana walidina warhamhum rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.